الله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan al-furudul wudu', maknanya fardu wudu', 6 perkara, dan kita sampai kepada yang ke-6, iaitu tertib, pada muka surat 97. Tertib. Jadi tertib disebutkan kepada kita bahawa iaitu melakukan satu persatu rukun-rukun wuduk. Dia mesti berturutan. Daripada muka, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum wamsahu biru'usikum, sapu kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuh kaki sampai buku lali. Maknanya ini berturut, tertib, daripada satu anggota kepada satu anggota, kan? Persatu, makna wuduk daripada niat hinggalah membasuh kedua kaki serta kedua buku lali. Lalu ia dinamakan tertib hakiki. Tertib ni ada dua, dia satu tertib hakiki, satu lagi tertib takdiri. Kadang-kadang di dalam keadaan tertentu ia tidak disyaratkan begitu. Sebagai contoh, seorang yang membenamkan dirinya ke dalam air atau menyelam sambil berniat wuduk disebut dengan nama tertib takdiri. Ia sah wuduknya sekalipun ia tidak lama dalam air tersebut, kerana ada tertib dengan lahzah, iaitu beberapa detik. Jadi ni kalau orang nak cepat dia terjun dalam apa ni, bekas air, dia menyelam itu dengan niat berwuduk. Jadi itu dinamakan dia tertib takdiri, nama dia. Masalah, sekiranya ada 4 orang yang membasuh anggota, 4 anggota orang lain serentak. Jadi kita perlu faham dan perlu ingat bahawa bila kita mengambil wuduk, orang tolong jiruh kita ambil wuduk ni, dia hukum makruh. Hukumnya adalah makruh, kan? Tolong angkatkan kita, jiruskan. Jadi sekiranya ada 4 orang, dia tukang basuhkan 4 anggota kita serentak, adakah terangkat wuduk? Persoalannya, adakah terangkat wuduk? Maka yang dikira dan boleh dipakai ialah mukanya sahaja jika ada niat di situ. Jadi kalau dibasuh, orang basuhkan muka, basuhkan tangan, basuhkan kepala, basuhkan kaki, masing-masing ni orang datangnya berbeza-beza, orang yang lain-lain basuhkan serentak sekali, daripada muka sampai kaki, orang yang berbeza. Jadi bagaimana pandangan fiqh? Maka fiqh mengatakan, hukum fiqh mengatakan yang terangkatnya satu je, sebab dilakukan dalam satu masa yang serentak. Itu pun kalau muka tu, waktu dia basuh muka ada niat maka yang terbasuh ialah muka saja. Makna tangan, kepala, kaki tidak terangkat, dia kena ulang balik. Ini kalau basuh secara serentak. Jadi rujukan tu tuan-tuan boleh tengoklah kitab-kitab yang disebutkan.
Kemudian ketika membasuh anggota tanpa khilaf disyaratkan air hendaklah mengalir pada anggota yang dibasuh. Ada orang hantar satu soalan dalam WhatsApp, kata, Ustaz, boleh tak kalau kita basuh kaki kita sapu je, terangkat tak? Jadi kalau nak terangkat mesti air mesti mengalir dan kena kepada anggota. Kalau dia sapu saja, tak ada sifat air mengalir, maka itu dia itu tidak masukkan menyapu. Bagi orang yang pakai khuf, kan? Orang pakai khuf tu boleh lah. Tapi bagi orang yang mengambil wuduk dengan menggunakan air, syarat mesti mengalirkan air pada anggota wuduk. Dia tak boleh kalau air tak ada, ambil basahkan tangan, sapu. Kalau macam tu tidak sah. Tapi kalau sekiranya airnya telah dialirkan dan kena pada anggota wuduk, lalu disapu je, itu berbeza maksudnya. Berbeza dengan maksud ambil air, letak tepat tangan ni, basahkan tangan, sapu. Itu berbeza maksudnya. Tapi kalau air telah dialirkan pada kakinya, kena pada semua anggotanya daripada kaki sampai buku lali, kemudian disapu je, itu maka hukumnya sah. Itu kepahaman memberi terjemahan pada menyapu tu bagaimana yang datang ke sah tu. Sedangkan maksud kaki itu mesti ghasal, makna basuh. Basuh. Tapi kalau ada orang yang membuat demikian, jadi kena tengok bagaimana perbuatan tu, mengalir atau air ke atas pada anggota atau tidak, atau ambil air kena pada tapak tangan, sapu je. Jadi yang tu mesti diterjemah dulu, supaya kita nak cakap sah atau tidak. Mesti dipahamkan dulu tu, tuan-tuan muslimin. Sebab apa? Dia kata ketika membasuh anggota wuduk tanpa khilaf, makna ulama-ulama tidak berkhilaf, disyaratkan air yang hendaklah mengalir pada anggota yang dibasuh. Mesti air mesti mengalir pada anggota yang dibasuh. Jadi itu caranya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tambih, ini satu peringatan. Tidak membaca zikir atau doa wuduk di tempat wuduk yang ada tandas. Macam masa kita punya tandas ni, bawah ni, bagaimana orang ambil wuduk kat situ, kan? Ambil wuduk dalam tandas, dia baca bismillah, kerana sunat. Orang bila nak ambil wuduk sunat baca. Boleh tak dalam tandas baca bismillah, kan? Ataupun membaca doa, zikir dan sebagainya. Jika berwuduk di tempat mengambil wuduk yang disekalikan dengan tandas, ataupun baitul khala, yakni ada tempat pembuangan air besar, air kecil, makruh mengucapkan zikir atau baca doa ketika berwuduk. Kalau ayat Quran memang tak boleh lah, bismillah tu ayat Quran, ini doa ataupun zikir, maka hukumnya makruh. Kalau ayat Quran, dia tidak dibenarkan, haram kita baca Quran dalam tandas. Sebab tandas tu tempat yang dilarang. Makna baca bismillah itu sebahagian daripada ayat Quran, kan? Menyebut nama Allah itu pun dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi boleh rujuk dalam kitab ni. Wajib tertib dalam wuduk. Tertib dalam wuduk adalah wajib seperti yang ditunjukkan Al-Quran. Jadi wajibnya seperti mana kita tengok di dalam Al-Quran, kan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulalah dengan apa yang Allah suruh untuk bermula dengannya, iaitu sa'i, bermula daripada Bukit Safa. Jadi kalau kita ni nak buat satu benda, satu amalan yang mulanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan buat yang lain. Allah Taala punya perintah tu didahulukan. Jadi kalau kita contohnya orang bersa'i, Allah Taala berfirman, innas safa wal marwah. Jangan terbalik daripada marwah pergi ke safa.
Sebab firman Allah Ta'ala, inna safa, sesungguhnya safa wal marwata min sya'airillah, ianya sebahagian daripada syiar. Kan? Jadi kalau orang yang mengerjakan haji atau mengerjakan umrah selepas daripada tawaf, maka dia bersa'i, maka mula daripada Bukit Safa, nanti ke Marwah, Marwah ke Safa, bermulanya di Bukit Safa, nanti berakhir yang 7-nya di Bukit Marwah. Itu peraturan dari sudut manasik, manasik haji wal umrah, bagi orang yang bersa'i. Ini tak boleh dilanggar, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana itu telah tetapnya kerana berdalilkan kepada ayat Al-Quran. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi selesai dalam maknanya faraidul wudu', makna perkara-perkara wudu', dan kita lihat kepada perkara-perkara sunat wudu', apa dia. Ini perkara sunat ini tuan-tuan ialah sebahagian daripada perkara untuk mentahsinkan. Maksud mentahsin ini ialah mengelokkan. Jadi Rasulullah menyebut di dalam hadisnya, orang yang mengambil wuduk dalam keadaan wuduk yang sebenar-benar wuduk. Maknanya bila kata sebenar-benar wuduk ini bukan sedakat datang yang wajib aja. Jadi yang wajibnya dilaksanakan. Maka yang sunnah-sunnah ni, yang sunat ini dibuat juga, tidak ditinggalkan. Jadi barulah maknanya terhasil wuduk yang sempurna, yang dianya ada fardu, ada sunat. Tidak meninggalkan akan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertamanya dikata apa? Bertasmiyah, iaitu membaca basmalah. Ni ingat tu, kalau di pada tempat yang ada tandas tu tak boleh. Ni kalau di sini, di luar kan, di tempat luar, itu tak jadi masalah. Ataupun memang ruang tu macam di atas ni, tempat wuduk saja, di situ kita boleh baca bismillah. Sunat membaca bismillah, kan? Kemudian sunat bertasmiyah di pertengahan wuduk jika terlupa. Macam orang makan, kalau lupa waktu makan bismillah, baca bismillah. Samillah, makan sebut dulu bismillah, paling kurang ya. Jadi kalau terlupa waktu bismillah hanya waktu awal makan, Rasulullah kata bila kamu teringat waktu kamu makan tu, maka bacalah doa bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu maka ketika mana orang ambil wuduk, kerana wuduk ni merupakan satu sunnah, sunat membaca bismillah ketika mana nak ambil wuduk. Orang terlupa, tengah-tengah dia basuh tangan, dia teringat, maka bacalah bismillah. Bismillah, kan? Jadi tuan-tuan, kerana apa? Kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu amrin, setiap perbuatan, setiap perbuatan, kullu amrin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perbuatan yang tidak dimulakan. Makna perbuatan apa ni? Perbuatan yang baik, bukan nak pergi mencuri, bismillah, itu tak termasuk. Bukan buat kerja mungkar baca bismillah. Ini yang bismillah ni ialah amal. Kullu amrin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Ini hadis yang sahih, bahawa Rasulullah menyebutkan setiap perbuatan kita tak memulakan dengan bismillah, amal untuk beramal, nak buat satu amalan, amal yang baik, kalau tak mula dengan bismillah, maka ianya terputus. Fahuwa aqta', makna putus apa? Di situ putus barakah, keberkatannya putus. Nak keluar daripada masjid, nak keluar daripada rumah, kan? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah, kan? Maka berkat. Naik kenderaan, bismillahi majriha wa mursaha, berkat, kan?
Buka pintu bismillah. Semuanya bismillah. Maka keberkatan ada. Nak makan bismillah. Kan? Allahumma bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ya ala barakatillah. Dengan nama Allah, bismillah ala barakatillah. Ya Allah, kau berkat ke atas makanan ni. Barulah makan sikit kenyang. Ini makannya banyak. Kan? Makannya banyak tapi tak kenyang-kenyang. Kerana apa? Kerana ada disebut dalam satu riwayat, syaitan gemuk dengan syaitan kurus berbicara. Syaitan kurus tanya, wahai syaitan gemuk, kenapa engkau gemuk? Orang ini bila dia makan, dia tak ada bismillah, maka aku dulu yang makan sebelum dia makan. Kan? Inilah dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Menjadi dalil dan asas kepada kita. Rupanya syaitan pun makan. Syaitan juga ada tempat tidur. Syaitan juga ada maknanya penginapan. Syaitan juga maknanya bersetubuh. Apabila orang tak baca doa, maka syaitan mendahului mensetubuhi isteri dia. Ini kita nak kena faham, kan? Maka kita lihat itu dibicarakan. Jadi maknanya disunatkan kepada kita membaca tasmiyah, iaitu ketika mana mengambil wuduk dengan lafaz bismillah. Sunat juga membaca ta'awuz. Ta'awuz ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum baca bismillah, baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jika selepas berwuduk baru teringat belum lagi membaca basmalah, tidak sunat lagi membacanya. Dah lepas makan, lupa baca bismillah, tak payah. Dah sedawa baru nak baca bismillah. Maka sama keadaannya orang yang ketika mana mengambil wuduk, dah selesai wuduk, maka terlupa baca bismillah, tak payah lagi. Baca doa je. Doa mengambil wuduk, kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahharin. Bacalah doa itu. Kan? Yang keduanya daripada sunat wuduk ini, membasuh kedua telapak tangan sehingga pergelangannya sebelum memasukkan air ke dalam bekas. Itu bejana. Sebelum masukkan air dalam bekas, Rasulullah kata basuh tangan dulu. Sebab kamu tak tahu di mana kamu transitkan tangan ni pada waktu malam ni. Kita tidur ni tuan-tuan, kita tak tahu di mana tempat diparking ni tapak tangan ni waktu malam. Ustaz, saya ikat saya punya tangan kat tubuh. Pembohong. Tak ada orang tidur macam tu tuan-tuan. Dia tidur peluk tubuh je. Besok-besok tangan dia dah masuk dalam almari dah. Orang tak boleh, kan? Ada orang tidur, dia tidur begini, tidur macam semayang. Besok tangan dah ke belakang pula, kan? Tak boleh dikawal, benda yang tidak boleh dikawal. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketika mana kamu bangun subuh, bangun pagi, jangan terus masukkan tangan dalam bejana, dalam bekas. Sebab dia, kalau sekiranya tangan itu bernajis, maka dia akan menajiskan air. Air itu asalnya mutlak, kan? Macam mana air mutlak? Air yang belum digunakan untuk basuhan wajib. Ni air ni mutlak, kan? Air ni mutlak. Air ni mutlak. Jadi kalau sekiranya waktu pagi ada, kita tak tahu di mana kita letakkan, takut tangan itu ada kena najis ke ataupun apa ke, kita masukkan, maka air itu dikatakan air yang terkena najis. Bukan air yang masuk najis. Air masuk najis lain. Itu ada dua istilah. Air yang terkena najis dan air yang masuk najis. Air yang terkena najis atau maknanya masuk najis, kalau kurang 2 kulah, dia jadi najis. Itu kena faham, kan? Ni air ni kurang 2 kulah. Masuk 2 kulah apa? 10 tin minyak tanah.
Kita nak kira senang lah, sebab orang dulu ajar saya gitu 10 tin minyak tanah. Sebab kita pun dulu angkat air pakai tin, kan, pakai kandau. Sekarang ni orang sebut kandau, dia pun tak tahu apa kandau ni. Kandau ni apa ustaz ni? Dia tak tahu. Dulu kita angkat air tu pakai kandau, pakai tin minyak tanah tu, kan. Jadi itu 10 tin penuh satu kolah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekiranya air yang kurang daripada 2 kullah terkena najis atau masuk najis, jadilah air itu mutanajis. Nah, itu kena faham. Tapi sekiranya air itu dia 2 kullah terkena najis, atau masuk najis, maka adakah air itu najis? Dia kena tengok adakah berubah daripada salah satu syarat: warna, rasa, bau. Kalau sekiranya berubah warna, air kalau tadi tak kurang daripada 2 kullah masuk najis, walaupun tak berubah, bau tak ada, rasa tak ada, warna tak ada, tetap najis. Tapi ketika mana air itu 2 kullah, kalau masuk najis, maka tengok salah satu sifat tu hilang, kan? Sama ada baunya ke ada, rasanya ke ada ataupun warnanya. Jadi maka dengan situ jadilah najis. Kalau dia tidak berubah, warna tak ada, tak berubah, rasa pun tak ada, bau pun tak ada, maka air itu tetap dia mutlak. Ini istilah dalam pengistilahan fiqh yang mesti kita fahami. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi ketika mana tuan-tuan bangun pagi, muslimin dan muslimat bangun pagi, kalau sekiranya tangan pada waktu pagi itu terkena menyentuh mana anggota yang dia bernajis, kita mana tahu, kan? Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jangan kamu memasukkan tangan kamu terus kepada bejana. Jadi dia mungkin akan menajiskan. Jadi basuh dulu dekat luar, ambil gayung basuh dulu baru boleh, kan? Selama-lama tu air itu mutlak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka disebutkan kepada kita, kan, membasuh kedua telapak tangan sehingga pergelangannya sebelum memasukkan ke tempat air. Itu di antara perkara sunat. Yang ketiganya berkomor-komor, iaitu madmadah. Sama ada diedar-edarkan, dipusing-pusingkan, dimain-mainkan air itu dalam mulut kita, komo, berkomor-komor. Ataupun tidak, kita masuk aja air, keluar balik, masukkan air, keluar balik. Itu juga termasuk dalam istilah madmadah. Mana orang yang berkomor. Ada 2 perbuatan, sama ada dipusing-pusingkan ataupun masukkan air saja, buang balik, masukkan air, buang balik. Jadi begitu. Afdalnya yang dikatakan madmadah ni ialah orang berkomor ni, yang afdal ialah dengan menggerak-gerakkan air dalam mulut kita tu, digerak-gerakkan, lepas tu dibuang. Itu yang paling afdal, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan istinsyaq, mana masukkan air, sedut, tak masuk gini, kan? Jadi ambil air gitu, kan? Adalah lebih afdal mengambil air dengan tapak tangan, separuh dimasukkan ke dalam mulut dan separuh lagi ke dalam hidung. Jadi masuk air gini, separuh gini, separuh lagi disedutkan dalam. Buat sekali, kan? Begitu caranya. Di arah istisyak, madmadah dengan istisyak. Jadi makna kita buat sekali. Kemudian perkara yang sunat, mengusap seluruh kepala. Jika ada songkok atau serban di atas kepala dan orang yang mengambil wuduk tidak berhajat untuk membukanya,
maka boleh menyapu di atas songkok atau serban tersebut. Tak mau buka nak. Ini kita kena tengok perbuatan ni boleh ni ketika mana. Adakah ketika mana dia telah berwuduk, dia mentajdid wuduk, mana dia dah ada wuduk, wuduk dia tak batal. Ataupun dia wuduk dia batal, boleh tak hukum sapu atau serban? Serban ni besar, nak buka tak boleh, nak pasang balik tadi tak boleh masuk. Jadi macam mana? Boleh tak? Ini ada perbahasan dalam bab menyapu serban. Kita boleh tengok dalam kitab Bahrul Mazi atau Idaman Penuntut, maka dia akan ulas secara detail, kan? Ala kulli halnya disebut menyapu di atas songkok atau serban. Tengok ada keadaan, keadaan. Tapi bagi kita yang mengangkat wuduk ni, kita sapu. Wamsahu biruusikum. Wamsahu ni maknanya apa? Menyapu kepala. Apa yang ada di atas, kan? Kemudian yang kelima, yang keenam. Yang keenamnya mengusap kedua telinga luar dan dalam dengan air yang lain daripada air menyapu kepala. Ambil basuh, masukkan dalam ni. Ini digerak-gerak ni. Digerak-gerakkan luar dan yang ini ke dalam. Ni tuan-tuan ambil kena air ni, masukkan dalam telinga lubang ni. Dan yang ni di luar, yang ni di dalam ni, dalam. Dalam ni. Jangan gini je. Gini je. Lama-lama terpeleot gitunya, kan. Dia pusing. Kena 40 tahun terpusing terus. Kan? Dia pusing gini tak ni makna luar dan dalam mesti dibasuh. Nanti sampai praktikalnya kita buat insya-Allah. Caranya ialah memasukkan kedua-dua ruas jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga. Kemudian dilalukan kedua-dua jari atas lipatan telinga, manakala dua ibu jari dilalukan ke atas belakang kedua daun telinga, dan kedua telapak tangan dilekapkan kepada kedua telinga. Dia tuan-tuan, gini. Masukkan ni dalam lubang telinga, kan? Jadi dipusing, kan? Jadi gitulah, kan? Nanti kalau ada videonya kita tunjuklah, kan? Kita buatkan dengan video sekali. Okey. Dan seterusnya menyelit-nyelit, iaitu tahlil janggut yang tebal. Kalau tak ada janggut tak payah buat. Ni orang yang janggut tebal yang panjang ini kan, dia masuk gitu. Jarinya dimasukkan. Itu namanya tahlil. Masukkan jari, kan? Jangan main macam ni je lurut. Kan? Tak boleh. Dia buat gini, dia tarik. Dia tak kena. Orang yang ada janggut tu sunnahnya dia masukkan jari. Jari. Kan? Okey. Dan yang seterusnya menggosok celah-celah jari, dua telapak tangan dan dua tapak kaki. Ni tuan-tuan, masuk gini. Kan? Dia bila kita ambil air semayang, pastikan basuh. Begini, masukkan jari kita. Jangan main ulu gini, main macam ni. Pusing. Ni macam balikkan sesuatu. Ni. Jongkik ni pula. Macam ni. Kan? Itu bukan. Kalau kena pun, kalau basah sekali pun, maka tidak sempurna. Kerana meninggalkan perkara yang sunnah. Kaki macam tu juga, masukkan di celah-celah. Jari kita ni masuk di celah-celah jari kaki, kan? Jadi begitu yang disuruh. Itu sunnahnya. Jika air tidak sampai kerana jari-jari rapat, wajib digosok. Orang yang badannya kan dagingnya banyak, dia kalau ni rapat ni, dia tarik melantun balik.
kan melantun, tarik, melantun. Macam kita ni ada renggang. Ini tangannya padat ni. Kan? Kalau dia lempang kita, melekat satu jari kat tu. Punyalah padat jari dia tu. Bayangkan tu. Jadi macam kita ni Allah tak cukup makan kan. Ni jarinya nampak rongga ni nampak. Kan? Jari kaki pun boleh nampak tu. Ada orang ni rapat betul tu, sihat. Kan? Bayi sihat tu. Menang waktu bertanding dulu. Jadi ditarik tak boleh masuk ni. Waktu itu wajib dimasukkan. Supaya apa? Jangan air tak masuk di celah ni. Kerana apa? Kalau air tak masuk dalam ni, mana jadi batal pula. Asalnya menyelit-nyelitkan tu sunnah. Tapi bila air tak boleh masuk tanpa ada perbuatan tu, maka hukum tak masuk air, tak kena pada anggota, menyebabkan wuduk tak sah dan maka tak sah sembahyang. Caranya ialah tangan pacakkan jari kanan kepada jari-jari kiri yang di sebelah atas atau sebaliknya. Kemudian temukan tapak tangan dengan tapak tangan. Inilah macam ni kan. Dia ajar begini. Tuan-tuan masukkan ni. Kan? Begini ataupun begini. Kan? Itu caranya. Kemudian temukan tapak tangan. Untuk tapak kaki pula gunakan kelingking tangan kiri dan masukkan ke celah-celah kelingking jari kanan dan sebelah bawah terus sehingga selesai pada kelingking kaki kiri. Jadi guna jari kelingking ketika nak basuh, kan? Untuk basuh kaki. Dan yang seterusnya, mendahulukan tangan atau kaki yang kanan daripada yang kiri. Takmin ataupun tayamum. Makruh jika sebaliknya. Walau bagaimanapun sunnah melakukan serentak ketika membasuh kedua pipi. Pipi tak boleh lah. Mana satu kiri masa. Jadi kalau ambil air macam ni, boleh serentak. Kan? Kalau basuh muka, ni ambil tadah air, boleh serentak. Ataupun tadah begini, maka pipi sebelah dulu kena. Kan? Boleh dua-dua sekali. Sama ada dengan dua tapak tangan ni, terus dua-dua kena. Ataupun dengan sebelah tangan, maka sebelah dulu kena. Sama ada yang kanan lah dulu kena. Jadi begitu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sunat melakukan serentak ketika membasuh kedua pipi, ataupun dua tapak tangan, dan dua telinga. Ini perkara-perkara yang disunatkan, membasuh sekali. Ini muka, ambil air, ni basuh sekali, serentak. Pipi kanan, pipi kiri, serentak. Apa lagi tuan-tuan? Yang disuruh kita membasuh dengan serentak, tapak tangan. Ni ketika mana nak ambil wuduk, basuh sekali. Kan? Ambil air, basuh sekali. Kan? Basuh sekali. Jangan basuh tangan dulu kanan, lepas tu basuh kiri pula. Tak ada air, basuh sekali. Kan? Kemudian apa? Telinga. Dua telinga disuruh basuh serentak. Bukan basuh satu-satu. Ni disuruh jalan sekali. Itu sunnah. Perkara yang sunnah yang kita buat. Hari ni kita basuh satu-satu kan. Jadi kita dengar hari ni, dan perkara sunnah yang disuruh basuh serentak, tangan ni, tapak tangan ni, kemudian pipi, basuh muka disuruh basuh sekali, dan membasuh dua telinga. Yang lain-lain suruh basuh satu-satu. Basuh, habis ni basuh kanan dulu, kiri, kaki pun begitu juga. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang seterusnya membasuh atau menyapu anggota wuduk sebanyak 3 kali. Mana sunat sebanyak 3 kali. Memada 3 kali itu pada air lalu atau mengalir
dengan 3 kali lalu atau menggerak-gerakkan 3 kali pada air yang tidak mengalir atau air tenang. Kalau air tenang ni kita gerak-gerakkan 3 kali. Macam contohnya ambil air dalam maknanya kolam. Kolam tu air dia tak air tenang. Maka 3 kali caranya. Ambil 1, 2, 3. Tapi kalau pada air mengalir kan kita alirkan dia 3 kali. Tengok dalam apa tu? Tuan-tuan tengok dalam Astro IC tu ditunjukkan cara ambil wuduk tu kan. Tengok cara dia. Seterusnya mualat, terus menerus ataupun berturut-turut. Maksud mualat tu iaitu tidak berhenti lama antara rukun wuduk. Kadarnya ialah anggota yang telah dibasuh belum kering sebelum membasuh anggota yang selepasnya. Yang dikata mualat ni, kalau kita basuh anggota, jangan sampai tangan kanan ni dah kering, sambung pula tangan kiri. Dah basuh tangan sebelah kan, pergi makan dulu, minum, sambung pula tangan kiri pula nak begitu kan. Jadi tak boleh. Itu memutuskan mualat. Kan? Dah basuh-basuh ni semua tadi, kaki tinggal kan. Pergi dulu mana-mana kan. Sekarang balik sambung basuh kaki. Kan? Jadi itu memutuskan mualat. Kadarnya itu disebut kadar tu. Wajib mualat bagi dia kata sahib ad-durar. Dia kata itu wajib pula kan. Seperti orang yang orang yang kencing tidak lawas ataupun salasil bol, dan perempuan yang istihadah, dan orang yang selalu keluar angin, salasil rih, untuk mengurangkan darah kan, ataupun darah ataupun air kencing ataupun angin yang keluar. Jadi maknanya wajib secara mualat kan. Bagi orang yang sahibul darurah ni, dia mualat lepas satu-satu lepas satu-satu. Dia tak boleh ada selang-selang dengan yang lain. Yang seterusnya melebihkan had ataupun kawasan ketika membasuh muka, iaitu ghurrah atau tangan dan kaki disebut tahjil daripada had yang dibasuh. Mana muka basuh biar lebih tak apa. Kemudian membasuh tangan sampai siku, naik sampai ke atas tak jadi masalah, biar lebih basuhan. Kerana besok datang ketika mana menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih ni akan bercahaya juga. Tangan ni sampai ke atas bercahaya. Sebab apa? Cahaya wuduk. Sebab tu jangan basuh kat ni je. Besok ada orang datang yang cahayanya sampai kepada dia punya lambungan dia. Cahaya ni. Kerana apa? Dia membasuh sampai ke atas. Ada orang sampai siku je. Kan? Kerana nak jimat air, dia kata Melaka tak ada air, basuh bersiku je. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, basuh lebih tak apa. Kan? Dan yang terakhir ialah membaca doa selepas mengambil wuduk. Itu di antara perkara-perkara yang dituntut, perkara-perkara sunat yang dituntut. Maka ada juga sebahagian daripada kitab contohnya menyebut air tidak kurang daripada 1 mud. Nanti 1 mud kita cerita. Bagaimana 1 mud? Air tidak berlebih-lebihan atau membazir. Kemudian membasuh tidak lebih daripada 3 kali. Tidak bercakap-cakap ketika wuduk. Tidak menepuk air ke muka. Ini menepuk air ni gini. Ambil air gini, tak ada. Pam. Ni macam ni. Dan itu nak dikatakan menepuk air ke muka. Itu adalah sesuatu yang makruh. Makruh. Dan tidak mengibah-ngibah tangan, kedua tangan lepas ambil air semayang macam ni. Kan? Supaya air itu dia kering. Itu maknanya makruh. Disebut di dalam hadis, walaupun hadis ini tidak kuat tuan-tuan. Dan kita baca dalam kitab Bahrul Mazi,
air yang menitis daripada anggota wuduk ni, setiap titisan itu menggugurkan dosa. Dosa apa? Anggota. Sebab tu biar dia kering sendiri. Kecuali darurah. Pergi negara-negara sejuk, kalau tak dikeringkan, dia boleh mendatangkan mudarat. Tempat kita apa mudarat? Ataupun memang dia tu kalau kena air, tak buat macam tu, mudarat pada anggota, itu tak ada masalah. Ad-daruratu tajlibu taisir. Tak apa. Ini yang tak mudarat, yang sehat, segar begar. Jalan shopping boleh, bersenam boleh kat Stadium Fatimah, main apa ni, senam aerobik boleh. Jadi dengan sebab itu jangan melakukan perkara-perkara makruh di dalam ketika mana mengambil wuduk. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi bicara kita pada masa yang jadi bila dah habis ni baru nanti kita buatkan praktikal dia. Praktikal cara mengambil wuduk mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.